Kalau dah bodoh gitulah. Nak marah tak tutup pasal. Padahal minyak tak ada. Aku dah reti tengok minyak. Cina tu pun tak royak. Dia selalu berpesan padaku dengan kata-kata begini. Mu jangan ikut perangai bodoh aku ni awang. Mu kalau nak marah, biar jelas sebab. Jangan ikut perasaan bodoh sendiri. Biar tahu jelas-jelas dulu, baru marah. Walaupun dia selalu berpesan begitu padaku dan adik-adik, tapi dia masih seperti dia. Dia masih terus-menerus hidup dengan apa yang dia ada dan percayai. Menghukum dahulu, kemudian barulah hal sebenar diketahui. Namun apa yang diketahuinya itu tentu saja tidak akan bakal mengubah pendirian asalnya. Mungkin kerana hukuman telah dijatuh dan dilaksanakan. Maklumat terbaru itu hanyalah sekadar dia memberi pengajaran tentang kegopohannya membuat keputusan. Bukan keputusan. Kegopohan mengikut perasaan. Dia juga selalu menyatakan bahawa sesuatu itu ada pengajaran tersendiri, walaupun aku tidak melihat adanya perubahan sikap dari apa yang telah terjadi. Wataknya kuat dan keras. Barangkali kerana itulah juga dia adalah pemimpin utama daerah atau peladangan itu. Dialah ketua sebuah parti politik utama negara ini di situ selama puluhan tahun yang menang tanpa bertanding. Dia juga adalah pengerusi PIBG sekolah di ladang itu selama puluhan tahun juga. Jasanya ialah dia telah mengusahakan agar anak-anak pekerja ladang yang cemerlang mendapat sekolah atau universiti terbaik dan menguruskan bantuan keuangan secukupnya. Sebut sahajalah nama gelarannya. Generasi seangkatannya memang kena benar. Di sebalik sikap tegas dan keras ini, di hatinya ada taman. Taman yang bunganya berbagai warna dan berbau harum. Dialah tempat rujukan sebarang konflik yang banyak timbul di antara pengurusan dan pekerja. Dia pendamai, pembela dan penyeimbang pada masa yang sama. Dalam satu insiden, sebaik saja aku tamat pengajian diploma di ITM, aku turut dilibatkan dengan salah satu watak penting untuk menyelesaikan konflik yang timbul di antara majikan dengan pekerja ladang. Pada mulanya aku dilantik sebagai esko parti yang dipimpin oleh ayahanda. Pada suatu malam, tak kala pembincangan yang melibatkan pihak polis, aku nampaknya dibebankan untuk bertegang urat dengan Tuan OCPD. Dari perbincangan yang separuh tegang itulah timbulnya cadangan akan diadakan satu perhimpunan pekerja ladang di sebuah balai raya. Tujuannya tidak lain dari hanya memohon persetujuan tentang beberapa isu yang antaranya adalah seperti berikut. 1. Memperuntukkan waktu yang lebih selesa untuk pekerja solat fardu. 2. Menyediakan tempat berupa bilik surau untuk solat di setiap ladang. 3.
memperuntukkan bajet yang lebih selesa untuk aktiviti keagamaan. Dan yang akhir, 4, mengutamakan pekerja tempatan berbanding pekerja asing, yang kebanyakan mereka dari Indonesia, India atau Bangladesh yang semakin melimpah pada ketika itu. Maka sebagai anak bos, aku pun ditugaskan mengetuai ucapan penerangan tentang tujuan perjumpaan dan hasrat atau tujuan perjumpaan ini diadakan. Lalu berpencak silatlah aku dengan kata-kata bersumberkan pengalaman GPMS yang pernah kupimpin di kampus ITM Dumon. Tuan-tuan dan puan-puan, janganlah sampai ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan. Bla 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 bla. Maka tepuk tanganlah orang. Ayahanda lah juga tokoh utama yang merealisasikan pembinaan Masjid Utama Padang Kubu yang terletak di atas bukit di hujung perumahan pekerja ladang. Dialah yang berjaya menghimpunkan dana yang sebahagian besarnya dari kerajaan, syarikat tempat dia bekerja dan dana awam lainnya. Jasa-jasa ayahanda selama lebih 20 tahun itu telah mendapat penghargaan yang sewajarnya. Dia dianugerahkan bintang kebesaran negara oleh Yang di-Pertuan Agong dengan bintang Ahli Mangku Negara AMN dan pingat jasa kebaktian PJK oleh Tuanku Sultan Terengganu pada tahun berikutnya. Walaupun hatiku sangat ingin untuk hadir dalam majlis itu, tapi sudah tentulah tidak boleh. Aku cuma menunggu di rumah atau tak kala ayahanda dan bonda pulang dari istana. Kami meraihkannya dengan minum teh-o dan makan sedikit kuih muih sambil mendengar ayahanda dan bonda bercerita suasana dalam Balai Run Seri Istana Negara maupun Istana Al-Sultan Terengganu. Sekitar 1980 begitulah, dia berhenti dari bekerja sebagai pegawai ladang dan terjun ke alam perniagaan. Rutinnya pun berubah dari sibuk kepada semakin sibuk. Kali ini menjurus kepada pengendalian projek-projek perniagaannya. Dia kemudiannya berpisah dengan ibuku dan menetap di Seribandi, Kemaman. Di Seribandi, dia pemula menyendiri dan menyepi. Perubahan ketara padanya ialah dia sentiasa berpuasa. Mungkin setiap hari. Komited mengikuti kumpulan usrah dan tabligh dan mula kurang bercakap seterlambat bila bertutur kata. Daripada teman-teman yang juga mengikuti gerakan tabligh yang juga rakan sekerjaku, aku mendapat khabar bahawa dia selalu bertanyakan khabarku, kesihatanku, kerjayaku, sikap dan perangaiku juga. Pada detik aku tahu akan hal itu, aku tidak merasa apa-apa sebenarnya. Padaku, ia satu hal rutin atau kebiasaan seorang ayahanda. Memang sungguh lama sekali aku mengabaikannya atau tidak menjenguknya atau bertanya khabar tentangnya. Langsung tidak. Banyak kali seusai solatku pun namanya tidak ikut tersenarai. Di ketika itu, aku terlalu memburu dunia dan sekelilingnya. Kerja, kawan-kawan, anak dan isteri, serta keluarga isteri. Ia juga mengheretku ke lapis-lapis selanjutnya dalam persekitaranku. Tetapi tidak
bagi ayahanda atau saudara mara atau adik-adiknya atau sesuatu yang berkait dengannya. Aku tersasar dari tujuan hidup atau kelahirannya. Berpuluh-puluh tahun pula lah aku bersikap begitu. Sehingga sikap itu ia menjadi suatu kekesalan yang panjang tidak berkesudahan. Yang sangat terasa ialah ketegarannya meninggalkan kami terkontang-kanting tanpa arah atau tujuan. Saat kami terlalu anak-anak, tidak punyai upaya berfikir dan bertindak atau merancang pun. Yang kurasakan ialah ada suatu hal besar yang telah terjadi antara ayahanda dan bonda. Sikap kami seluruh keluarga ialah bersama bonda. Tidak pula terasa bahawa sikap itu hanya satu lagi kisah penerhakaan yang lain. Pada satu sisi, aku pembela. Tetapi pada sisi yang lain, penerhaka. Tetapi perasaanku saat tulisan ini terakam sangat berbeza sama sekali. Ia seperti menghukumku kini, menuding jari ke mukaku sendiri, atau merasa aku pun sedang merasai apa yang pernah dirasakan olehnya. Pada detik ia bertanya khabar tentangku melalui kawan. Tentu ayahandaku merinduiku. Aku adalah anak lelaki pertama baginya. Tentulah harapan yang pernah menggunung itu ialah untuk bersamaku melihat aku membesar, berjaya dan menua. Atau akulah sepatutnya yang membawa satu beg kecil keperluan ubat-ubatannya setiap kali keberangkatannya ke majlis tablir itu. Dia mengasingkan diri jauh dari kesibukan dan bingit manusia ramai dan urusan keduniaannya. Dan kini lebih tenang dan lebih suka menyendiri dan menyepi. 10 atau 11 tahun kemudiannya, dalam sepi dan sendiri itu, dia dikejarkan ke hospital Kemaman. Panggilan telefon dari adik lelakiku satu-satunya telah membuat hatiku tersentak dan bimbang. Kerisauan itulah yang mendorongku memandu pada malam itu juga menuju ke hospital. Setibanya di sana, aku tidak dibenarkan masuk ke dalam wad kerana ayahanda sedang beradu. Jadilah aku penunggu di luar wad. Sesekali menjenguk dia tidur dari cermin tingkap hospital.